Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Assalamualaikum. Ada pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Seronok ke pagi ini? Semalam bangun tahajud ke? Dah hari yang keberapa berpuasa? Ayah ke belum? Baiklah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sihat semua? Suami, isteri? Baik, alhamdulillah. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah duha bulanan kita, mingguan kita, insya-Allah. Sepanjang kita berada di kuliah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pada kita ribuan para malaikat, dan orang-orang yang berada dalam kuliah ilmu ini bertuahnya, hebatnya, untungnya berada di bawah sayap-sayap para malaikat, dan sentiasa malaikat itu beristighfar untuk kita. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita, sama ada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, sama ada sengaja kita lakukan atau tidak sengaja, secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Allah gugur dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah beri keampunan pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan syarat kita perbetulkan niat kita datang untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan itulah satu-satunya kasih sayang Allah pada hamba-Nya yang dapat kita amalkan, yang dapat kita rasai, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Pada bulan ini, bulan Syawal. Bulan Syawal ni satu-satunya bulan yang Allah beri pada kita maghfirah, keampunan yang besar, pahala yang banyak, iaitu apabila kita menunaikan puasa Syawal. Allah beri ganjaran pada kita berpuasa sebulan. Jadi dalam apa jua keadaan, perempuan, tuan-tuan, kita malas ke, kita sibuk ke, kita banyak kenduri ke, anak cucu ramai ke, kita sakit ke, perempuan, kita senang ke, kita banyak makanan dalam rumah kita ke, apa yang penting dalam kehidupan kita hari ini, saat ini, bulan ini, kita berjuang dan bermujahadah dalam diri kita sekuat-kuatnya untuk berpuasa, bukan banyak, 6 hari saja. Kalau kita tak mau berpuasa direct tiap-tiap hari 6 hari, tak apa, kita puasa selang-selang. Kalau kita tak mau berpuasa selang-selang, nak ambil puasa Isnin Khamis pun boleh dapat. Atau kita nak letak di ujung
waktu tempoh ketika kita nak berpuasa, cara mana nak berpuasa, bebaskan kita supaya kita boleh berlawan dengan nafsu kita tu, kita berjaya. Kerana apa? Kerana setelah kita berpuasa Ramadan, puan-puan, sebulan kita berpuasa Ramadan, kita proses diri kita dalam madrasah Ramadan, kita kembali kepada fitrah kita selepas hari raya Syawal Aidil Fitri. Kita balik kepada fitrah kita, iaitu fitrah manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia suka kepada kebaikan. Fitrah manusia ni, dia suka kepada kebaikan, dia benci kepada kejahatan. Jadi kita sambunglah berpuasa kerana kita suka kepada kebaikan. Kita dambakan pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Maka ikhlaskan diri kita, kita lawan dengan nafsu kita, kita biarkan apa yang ada di sekeliling kita, kita redahkan kesusahan kita, kesibukan kita, kerana kita berjuang memburu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih ada 20 hari lagi dalam bulan Syawal. Jadi kalau yang belum lagi, mulalah. Kalau yang ada selang-selang tu, teruskanlah. InsyaAllah kalau hari Jumaat ni ramai yang tak berpuasa, maklumlah ada anak-anak cuti. Hari Jumaat ni kita bersama dengan keluarga, itu yang baiknya. Dan dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaum perempuan, khususnya kaum wanita, Allah beri pada kita 3 cara boleh berpuasa. Para malaikat, para ulama pun berbincang, berbuah-buah kitab dalam penulisannya, Syafi'i ke, Hambali ke, Maliki ke, Hanafi ke. Ada pelbagai cara kita boleh mengambil iktibar untuk kita berpuasa ni, supaya kita ni tidak terbeban, mengikut kemampuan iman kita. Ada satu cara kita berpuasa bagi orang perempuan ni, dia ada ganti, ada qada. Kalau orang lelaki pun ada yang sakit demam dalam bulan puasa, kita boleh berpuasa qada dulu. Satu cara dia, kita boleh berpuasa qada dulu. Kalau kita qada 7 hari, kita buat dulu 7 hari. Lepas tu kita boleh berpuasa sunat Syawal. Boleh bagi orang yang nak perasi qada dan sunat Syawal. Boleh dan baik cara begitu. Kalau kita iman yang kuat, iman kita ni kental, kita ni dah tinggi maqam kita, kita mampu nak berpuasa 7, lepas tu nak ambil pula 10, ataupun nak ambil 6, atau nak qada 10 hari, nak buat pula Syawal 6, boleh, tak ada masalah kalau yang mampu, yang kuat. Yang kedua pula, boleh cantum. Yang kedua boleh cantum 1 dalam 3 dalam 4, 1 dalam 2, boleh. Ada pandangan Syafi'i pun ada, Maliki pun ada, semua mazhab kita kata boleh. Ada nak cantum, tetapi kita mestilah niat qada dulu, sebab dia tu wajib. Sahaja aku berpuasa qada besok hari kerana Allah Ta'ala. Andainya puasa qada itu jatuh pada bulan Syawal, dapatlah pahala Syawalnya. Andainya puasa qada itu dapat bulan Syawal jatuh pula pada hari Isnin, dapat pula pahala hari Isnin. Jadi qada pun dapat, bulan Syawal pun dapat, hari Senin pun dapat. Kalau pula jatuh pula pada hari tengah-tengah bulan, kan Nabi sunat berpuasa pada 1, 2, 3, 14, 15, 16, 27, 28, 29. Nabi ada berpuasa 3 awal, 3 tengah, 3 ujung. Nabi juga ada berpuasa Isnin Khamis, perempuan. Jadi kalau kita berpuasa Syawal ni, kena pula pada tengah-tengah, 14, 15, 16 Syawal, bulan tengah kita qada sekali dapat. Kena pula tengah pula Khamis pula dapat Khamis sekali, dan kena pula tengah dapat Syawal sekali, dapat hak tengah bulan sekali.
Allah ni sayang pada hamba dia. Sampai begitu ditawarkan pada kita, kalau kita tak mau pilih lagi, tak tahu nak kata lah. Tu cara yang kedua. Cara yang ketiga pula, hak ni dia nak puasa sunat dulu. Nak buat Syawal dulu. Lepas tu baru dia nak buat qada. Ada tak dalil dia? Ada, perempuan Aisyah, Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Rasulullah dia nak berpuasa bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tu dia nak qada berpuasa. Wahai Rasulullah, bulan Syawal ni dia nak puasa sunat, nak qada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah membenarkan, mengatakan tak pun haram. Rasulullah tak kata kena puasa qada dulu, tak juga. Maka hadis menceritakan kepada kita bahawa Sayyidatina Aisyah ni dia qada pada bulan Sya'ban. Dia berpuasa sunat pada bulan Syawal. Puasa Syawal ni sebab Syawal ni terhad, dia tak ada pada bulan-bulan lain, hanya pada bulan Syawal saja pahala dia besar. Jadi cuba puan-puan perhatikan, cuba tuan-tuan pandang, tengok indahnya agama Allah ni, hebatnya agama Islam ni. Dia tidak pernah memberi penekanan kepada penganut ataupun kepada hamba-hambanya. Dia tak kata apa mesti, tak wajib, tak. Pelbagai cara kita boleh berpuasa 6 ni, tuan-tuan dan perempuan. Jadi jangan kita duk bertengkar, jangan kita duk bergaduh, jangan kita nak pegang pada satu pandangan, kita nak ajak orang ikut pandangan tu, menyebabkan bergaduh, menyebabkan hubungan ukhuwah kita tak baik, menyebabkan sakit hati kawan kita, menyebabkan kecewa. Saya tengok dalam bulan Syawal ni, perempuan lepas daripada raya ni, tak kurang 10 kali ke, tak kurang, adalah 2-3 kali, pukul 12:08, pukul 1 suku, pukul 11:30 malam, buat apa? Telefon, ingat orang mati, ingat orang sakit, ingat ada orang gila kan? Tak. Nak tanya boleh tak ustazah, saya ni duk puasa lama sangat dah ni, qada dengan sunat Syawal ni sekali. Ni anak saya ni balik daripada mengaji universiti, duk tengkak sampai ke tengah malam. Sakit hati rasa ustazah, nak cakap dengan dia, kita mata kelak. Amboi, awak ni sampai tera-tera ni cik ni mengaji universiti, cik kena ada hikmah lah nak habaq kat mak cik ni. Mak cik ni dah 60 tahun 50 tahun dah duk puasa macam tu. Terkejut dia kalau puasa tak boleh qada dengan campur dengan sunat, kata dia. Habislah nak kena qada balik lah, dah berapa puluh tahun. Perempuan, cuba perhatikan perempuan, bukan Islam ni dia indah agama dia, hikmah dia tinggi, sayang agama kepada hamba-hamba umat-umat dia ni, bukan macam kita ni. Kita jangan bercakap ikut nafsu kita. Innamal a'malu binniyat, niat kita baik. Kita jangan bercakap ikut nafsu kita. Sebab apa? Menyusahkan mak bapak kita, menyusahkan adik-beradik kita, menyusahkan masyarakat kita. Tuan-tuan dan perempuan, lihat kepada cantiknya agama Allah. Jadi perempuan, hari ini, bermula hari ini, kita boleh puasa Syawal ni berapa cara? Berapa cara puan-puan nak dengar? 3. Yang pertama, apa dia cara dia? Pisahkan di antara qada dengan sunat. Yang kedua, boleh cantum. Yang ketiga, boleh kalau nak buat sunat dulu Syawal, nak puasa qada kemudian, kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, dia boleh berpuasa, dia berpuasa sunatnya di bulan Syawal, dan dia berpuasa juga qada di bulan Sya'ban. Cuma kita ni tuan-tuan dan perempuan, dari segi agama kita, kalau boleh kita buatlah yang qada, sebab yang qada ni kira hutang, yang qada ni ganti. Jadi kita buat, kita dahulukan yang qada dan kita dapat yang sunat mengikut iman kita. Kalau kita
rajin, kita pisah. Kalau kita kuat, kita pisah. Kita orang perempuan kalau dah puasa qada 10 hari, puasa sunat pula 6 hari, 16 hari, lepas tu dah nak tali semayang pula, duduk lewat-lewat, tak puasa langsung. Jadi kita kena ambil yang mana yang sesuai dengan kita perempuan, insya-Allah. Jadi bagi ayah-ayah jelas, janganlah ayah tu sebut tak boleh menyebabkan motivasi anak-anak kita, isteri kita nak melakukan ibadat-ibadat sunat ni jadi terganggu. Dia jadi tak ikhlas, dia jadi nak marah. Itu yang tak menyeronokkan kita. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada kitab, kita buka tajuk kita. Dan perempuan yang saya janji nak datangkan kitab ni, saya pun rasa kecewa juga sebab baru duduk dalam bot waktu ni. Saya order hari Isnin hari tu. Dia kata sampai kemarin ni di sebelah sana, pagi ni baru naik bot. Jadi kita dah nak mengaji dah. Walau bagaimanapun perempuan, sekali perempuan bagi nama kat ustazah, minggu depan perempuan ambil dekat Tuan Haji Ali di sini, ataupun pergi ambil di hotel. Memang dia sampai di hotel. Kitab tu daripada Kuala Lumpur perempuan. Kitab belah kedai-kedai restang ni dia memang tak ada. Jadi ustazah order daripada KL. Kitab tu perempuan ambil lah minggu depan dekat Tuan Haji Ali, insya-Allah. Mudah-mudahan boleh mengaji, mudah-mudahan perempuan. Dan harga dia perempuan RM50 kitab. Kos penghantaran dia RM5. Mau bayar dah RM55 sebab dia kena bayar tambang dia, tambang buku. Jadi perempuan ambil dekat Tuan Haji Ali, atau boleh bagi bayaran dekat ustazah, tulis nama, saya bagi dekat Tuan Haji Ali, Tuan Haji Ali panggil nama yang depan. InsyaAllah puan. Baik, bukan kita hari ni nak mengaji. Kalau kitab ustazah ni 130. Kalau kitab baru tu cuba tengok dalam slide sebelum tu. Tajuk kita masih lagi tajuk taubat. Sambungan daripada bulan yang lalu, hadis yang seterusnya, Abu Al-Hasan Al-Basri berkata, Nabi SAW bersabda, ketika Allah menurunkan iblis, ia berkata, bi'izzatika inni la ufariqu bin Adam hatta tufariqu ruhuhu jasadahu. Faqala Rabbu ta'ala, wa'izati wa'azamati la ahjubu at-taubah an 'abdi hatta yugharghir biha. Hasan Al-Basri ini yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW menyatakan pada kita, bercerita kepada kita, bi'izzatika, demi kemuliaanmu, inni la ufariqu, saya tidak akan melepaskan anak Adam sehingga ia terpisah dengan ruhnya, hatta tufariqa ruhuhu jasaduhu, sampai matilah, terpisah ruh dengan jasadnya, mati ya makna dia. Maka dijawab oleh Allah, faqala Rabbu ta'ala, wa izzati, demi kemuliaan, wa azamati, dan kebesaranku, la ahjubu, saya tidak akan menutup jalan at-taubah. Jalan apa? Jalan taubat. An abdi, daripada hambaku. Dia kata sampai bila? Hatta sampai bila? Yugharghir biha, sampai ni nyawa ni ke lubang halqum ni. Masa kita duduk atau kalau kita berkesempatan bersama dengan orang yang hampir-hampir nak menghembuskan nyawa yang terakhir, dia menyawa naik perempuan, kita kata menyawa naik, dia boleh perempuan pernah tak duduk pengalaman dengan orang yang nak meninggal? Puan mungkin kalau ada kesempatan, saya ada 2-3 kali bila dekat nak meninggal, dia panggil ustazah P, memang kita tengoklah mata dia pejam, mulut dia nganga luar, memang dia bunyi macam tu, kita akan bunyi macam tu. Dia kata
Yugharghiru biha. Kalau kerongkok ni dia akan bunyi. Dia akan bunyi gitu. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat tu masih ada sampai terpisah. Bila yang tak ada, hatta tufariqa, sampai terpisah roh dengan jasad, habis. Tapi kalau masih lagi menyawa di atas tu, naik tuan-tuan dan perempuan, kalau ada ingatan nak bertaubat segalanya, minta ampun pada Allah dengan apa cara keadaan dia dengan Allah saja di saat-saat sakratul maut itu, Allah kata dia berjanji dengan kita. Lah ni kita tak usah baca lah hak tu. Hak yang kata nyawa di pangkal halqum tu, kita lah ni duk sihat segak bugak ni, tak usah fikir lagi tu. Tapi di situ Allah nak habaq kat kita, baiknya Allah, sayangnya Allah, peluang yang Allah bagi pada hamba-hambaku ni nak bertobat ni, daripada sekarang ni masa sihat segak bugak ni, makan lalu tidur lena ni, masa tu lagi sampai sakit sampai nyawa nak keluar, kata Allah Ta'ala, masih pintu taubat terbuka luas, terbentang depan kita. Ustazah kata, tak payahlah duk fikir harkat nak mati tu, fikir hak lah ni, hak segak bugak, hak makan boleh pilih, tawak boleh habang, masin boleh kata, boleh jokah bini jatuh caca-cancak pasal pedas sangat. Buat terkejut, boleh marah bini. Masa tu kita fikir nak tobat. Jangan miss fikiran untuk bertobat. Hari-hari bertobat, hari-hari minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta keampunan daripada Allah. Jangan sampai ke pangkal halqum, walaupun Tuhan bagi peluang pada kita pangkal halqum itu untuk bertaubat. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita abaikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kebaikan Allah Subhanahu wa taala ni dalam hidup kita seharian. Sebab Allah tahu kita ni hamba yang lemah. Dosa ni pada kita ni tak sedar berlaku. Kadang-kadang kita tahu dah lawan suami itu dosa, kita tahu, tapi main berasa waktu dia nak lawan, silap beli ikan keli dengan ikan semilang. Orang pesan ikan semilang main, ni ikan apa? Ikan apa ni? Ikan semilang ada. Bodoh, semilang dan keli tak tahu, duduk di Langkawi, duduk dalam lubuk ikan keli tu, kan tak tahu kot. Tu dia tu nak masak tu, nak masak nasi tu, nak masak ikan tu. Tahu tak kata bercakap lagu tu nafsu kita. Kita baca hadis innamal a'malu binniyat. Kita baca lagi likulli imri'in ma nawa. Jangan bercakap ikut nafsu. Nabi tak cakap ikut nafsu, tapi bila waktu marah tak kenal ikan keli dengan ikan semilang, Allah Rabbi, habis menang kepada syaitan. Kita keluar macam-macam, kita kata kat suami kita bodoh, kita kata dekat nama suami kita, orang duduk dalam kahwin sampai tak kenal kita, hina dia. Tuan-tuan dan perempuan, itulah dosa-dosa kita yang berlaku dalam keadaan yang kadang-kadang tak sedar. Allah kata istighfar, bertaubat pada aku, buat baik, semayang sunat taubat, minta ampun pada Allah. Aku ya Allah ya Tuhanku, saat di pagi tadi aku bercakap kasar dengan suami aku hina dia, aku marah dia, apa yang sebab dia tidak dapat memenuhi kehendak aku. Masya Allah ya Allah, ampunlah dosa aku. Cepat-cepat kita beristighfar, salam balik dengan suami yang baik. Baik tadi ni dia ni tinggi suara, marah pasal tak boleh makan ikan semilang, lama dah nak makan ni, rempah pun dah goreng dah. Sampai macam tu. Suami pun kata, aku tahu yang pandai hampa, aku menikah dengan hampa 40 tahun setengah. Tak apa, alhamdulillah perempuan. Kalau suami kita begitu tak apa. Kalau dia kata, aku kalau beli waktu tu aku serepok hang melambung, bukan sekali dua hang panggil korang ajak, laki pula marah kat kita,
Tuhan lelaki tu marah kat saya minta ampun dah. Bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula. Perempuan, tak apa, itulah proses kehidupan nama dia. Proses kebahagiaan. Mana ada orang bahagia tak kelahi tentang perempuan? Itulah proses kebahagiaan. Marah baik marah baik marah baik mati dalam baik. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara proses kehidupan yang kita lalui. Baik orang tu kaya macam mana, duit dia banyak boleh buat tilang, duit banyak boleh buat tilang, bank pun tak apa nak terima lah. Tapi tak bergaduh tu proses kehidupan. Tak marah tu proses kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Allah, rojok pada Allah. Kita ada Allah, mengadu pada Allah. Kita ada Allah, cakap dengan Allah. Kerana innallaha ghafurur rahim. Baik, itu hadis yang kita baca tadi. Dia nak menunjukkan pada kita bahawa bertaubat ni memang jangan putus asa. Daripada hari tiap-tiap hari, sebab tu Nabi 70 kali sehari. Ada yang sampai 100 kali. Sampai Aisyah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau ni hamba yang terpilih oleh Allah, kekasih Allah, tidak ada dosa, Allah ampun dosa, Allah pelihara daripada dosa, bersifat maksum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semayangnya, sujudnya lama, meleleh air mata, minta ampun pada Allah. Kenapa sampai macam tu wahai Rasulullah? Kata isterinya kepada suami, engkau ni wahai Rasulullah orang pilihan Tuhan, pilihan Allah, tapi sujudnya lama, semayangnya lama, beristighfarnya selalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, walaupun dia diberi perhatian kasih oleh Tuhannya, bersifat maksum, terpelihara daripada dosa, tapi apa salahnya kalau jadi dia ni orang yang hamba yang bersyukur. Dia bersyukur pada Allah kerana Allah memberi segala nikmat pada dia, segala kemudahan, segala keampunan kepada dia. Dia sujud lama tu tanda syukur pada Allah. Jadi kita hari ni duduk dalam keadaan senang, nak makan apa pun boleh, sehat lagi. Perempuan duduk di rumah kita serbanya ada, tempat mengaji dekat, surau dekat, masjid dekat, main mengaji pula boleh makan. Perempuan, kasihnya, perhatiannya Allah beri kepada hamba-hamba dia supaya ada perasaan kasih pada hamba-hamba yang lain. Apa salahnya kita datang mengaji walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah boleh, kita dah faham? Apa salahnya kita datang mengaji? Datang duduk bersama dapat pahala jemaah, datang senyum dengan kawan-kawan dapat pahala, duduk dalam majlis ilmu boleh duduk di bawah ketiak para malaikat. Kita menunjukkan bahawa kita ni hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok Nabi, maka kita tirulah Nabi dalam apa jua keadaan, mengikut kemampuan kita. Tu. Baik, seterusnya Al-Qasim meriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap malaikat yang di kiri. Maka bila seorang bertaubat, berbuat kebaikan, langsung dicatat olehnya 10 hasanah. Dan apabila berbuat kejahatan, lalu akan ditulis oleh malaikat kiri, diperingatkan oleh yang kanan. Tahan dulu kira-kira 6 atau 7 jam. Maka bila ia membaca istighfar, tidak dicatat apa-apa. Dan jika tidak dibaca istighfar, lalu dicatat 1 kejahatan sahaja. Tengok perempuan, baik lagi Allah pada kita ni. Nabi SAW bercerita pada kita bahawa kebaikan Allah pada kita ni, dia nak ampun dosa kita. Di sebelah, di jasad kita ada kanan dan kiri, ada pengawal, pencatat baik dan jahat. Ada pemeriksa kita ni, baik dan jahat. Tapi malaikat
perempuan. Allah perintah malaikat baik tulis begitu. Contoh, kita duduk di rumah kita ni, malam kemarin awal minggu itu dua abang dah hari Jumaat ni, abang kita tak boleh pergi mana, pergi market pun tak boleh pergi lagi. Kalau awal kita kena pergi mengaji dulu. Lepas sembahyang subuh di masjid, abang balik, mari kita pergi di dataran Ismail Group ni, kita mengaji saat adalah sejam setengah. Terus malaikat baik tulis, baru niat terus tulis. Dan hati isteri tu dalam perut dia ni, saya mesti jumpa malang jah pun main ngaji juga. Nak bawa ketupat tu 3 biji kat dia, raya tu tak ada nak bagi, terus tulis lagi. Lepas tu tulis lagi, nak umai biskut raya kat Ustazah Nazrah. Aku buat ni, dia kan pernah makan ni, aku siput ikan bilik. Lama dah duduk mengaji, setahunan dah umai lah sebungkui kat dia. Terus tulis lagi, mereka tulis lagi. La ilaha illallah, tulis lagi. Lepas tu nak mai esok ni, nak mai tu dia teringat lagi lah, Ustazah Nazrah ni dia tak ada ayat selama tak ada ayat. Aku nak mai ayat menerus botol. Tulis lagi lah, tulis lagi. Kan buat lagi pun tak buat, tulis baru. Ada pula kawan-kawan dia kata hari ni Ustazah nak bawa mai buku, nak beli buku. Kita dah ada buku ayah kita, Tabiul Ghafilin ayah kita dulu. Ada ketak ni, lama dulu ada bawa mai. Tapi nak beli lagi, nak sedekah dekat Matis Jah, dia tak ada duit nak beli. Perempuan Allah, daripada tu berangan tu, perempuan jenis berangan tu, semua Tuhan perintah malaikat baik ni tulis, Masya Allah, perempuan baik. Tapi dalam berangan tu, bila mai hari ngaji terlupa belakangnya, ayat terlupa, biskut raya terlupa, nak bawa duit mai terlupa, kelang kabut apa tak tahu dengan mai tu, mai dah betul pahala dapat dah perempuan. Mai ngaji pula dapat 10 kali ganda pula pahala. Ya Rabbi, ya Tuhanku, baiknya Allah pada kita perempuan, kita janganlah buruk sangka dengan Allah. Nampak tu Ustazah cakap tu, nampak Ustazah senarai tu, perempuan buat lebih daripada apa yang Ustazah sebut. Sebenarnya dalam diri perempuan tu, kalau kadang-kadang kita datang, suami kita tak datang, tuan-tuan dan perempuan, kita ni nak main buat baik, tapi suami kita tak datang. Ada 2 tahun dah orang mengaji sini abang ni. Heran juga ia ni, tak berasa kan nak pergi mengaji. Orang pergi dah lah, tak mau semayang di masjid, mai lah dengar ada orang lelaki baik, mai lah, apa salahnya? Orang hidup daripada muda sampai ketua, dia marah tu. Orang kata buat kat badan pula, nak main ngaji tu clean lagi. Pasal geram Ustazah hari ni tak mau ngaji lah, tak tahu nak abang lah. Semayang pun, Jumaat pun tak suruh. Baik, perempuan dah masak macam-macam sedap, dia makan dia lenang. Baru semua Ustazah dia marah ke lelaki dia, abang ni. Lepas tu main macam tu, dia kira apa, aku bodoh, pakat bodoh belakang. Main macam tu, lelaki pun tu ambil tu tang-tiang, mana dia tiang tak ada apa, dia buat cengih tu. Apa tahu tak berdosa, dia mai lah buat duduk mengaji ni. Memang mengaji Ustazah kata istighfar banyak-banyak sebelum mengaji kita ni, dosa banyak. Dia pun teringat lah, dia bercakap Allah astaghfirullahalazim. Tak sampai lagi lah 6 jam tu, baru 4 jam 2 jam Tuhan delete semua dosa tu. Baiknya Allah pada kita, Masya Allah. Balik lagi baik, kami ni nak minta maaf lah ke hampa, sebab kami ni pergi mengaji. Ustazah Nazrah kata jangan marah suami, baik ke dia, jahat ke dia, degil ke dia tak mau semayang ke dia. Kita sebagai isteri ni tunduk, patuh, bercakap, nak marah, nak habak baik-baik. Sebab apa Ustazah? Sebabnya Allah ni dia lambat bagi hidayah kat suami kita.
Allah bagikan hidayah kat kita tu dulu. Jadi orang dapat hidayah perempuan, dia bukan menghina orang. Orang dapat hidayah Allah ni, orang bertakwa ni, dia tak hina orang lain. Kalau suami dia tak ngaji sama dengan dia, kalau suami dia malas, suami dia cakap kasar, suami dia buat pekak badak ke apa ke, dalam hati dia, ya Allah, ya Tuhanku, campurlah hidayah kat suami aku ni, dia tak dapat hidayah lagi, aku ni mendahului dia. Salah dah kita nak buat macam tu? Tak salah. Tapi keegoan kita tu mengatasi hidayah kita tu, menyebabkan kita ni tidak mendapat redha Allah, tak berkat dalam kehidupan kita. Doa kita tertampang, percakapan kita tak jadi tak ada hasil, kita bela anak kita degil, tapi diri kita tu man ngaji, man. Tu kita kena ingat bahawa bila duduk tempat mengaji, astaghfirullahalazim, ya Allah, ya Tuhanku, Kau beri hidayah padaku, ampunlah dosaku, kerana aku ni hamba-Mu yang jahil. Kita doa kepada Allah, Allahumma inni minan najihin wa a'udzubika minal jahilin. Doa Nabi Zakaria, tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca, kita ajak anak kita sentiasa minta pada Allah bagi jadi kami ni orang berjaya, jauh daripada kejahilan. Lambat cepat tu hidayah hak Allah. Jangan fikir kerja Allah, kita minta saja pada Allah. Itu kerja kita. Tengok Allah baik dengan kita, buat satu kebaikan, tulis terus tu, mai buat sampai kita melakukannya. Buat apa kita niat nak main mengaji, sampai kita mai dapat pahala ganda pula. Tapi kalau buat kejahatan, Allah perintahkan kepada malaikat kiri kita tu, bila hamba Allah buat jahat, jangan ditulis lagi, jangan ditulis lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, macam kita raya-raya ni, kita tak mau pi mak mentua kita. Pasal apa tak mau pi? Depa pun tak pernah bercakap abang sama apa dengan kita, usah tak sah duk pi. Tuhan tak tulis lagi sebab jahat. Jangan tulis lagi sampai dia buat, sampai semayang raya, salam-salam dengan orang baik-baik, sembang salam dengan tok guru, salam dengan kawan-kawan. Dia kata, "Nai, bila nak balik rumah mentua ni, kami nak pi hari apa rumah anak Zera ni. Aku tak balik rumah mentua aku. Biar pi ada apa-apa, mai aku ada, mai." Tak boleh nak. Kita ni mak mentua kena jaga. Mak mentua tu mak kita nak. Kita tak boleh duk menyombong dengan dia. Dia sombong dengan kita, dia punya hal. Kita anak tak boleh nak. Sebab redha mak mentua tu pun kita kena cari. Aku cuba gerak dengan mak mentua ni, dia kata, kalau mai umuran anak dia, mak aku tak boleh nak. Lepas tu balik-balik, jom mak ni nak balik rumah mak tak? Sekejap kita balik lah, mai kita tengah-tengah hari balik tengok kubur mak. Mau pula. Tuhan tak tulis kat jahat tu, Tuhan tulis kat dia pi tu. Tengok baik Allah SWT pada kita perempuan. Baik dia. Sampai berapa jam kok kita ni nak beristighfar, baru tulis kejahatan. Kalau dia terus macam tu, baru tulis kejahatan. Tulis pun satu sama satu, satu jahat, satu perempuan. Cerita kisah ni ada hadis lagi tuan-tuan dalam Riyadhus Salihin. Buka kitab yang di penerbitnya Telaga Biru, muka surat 6. Kalau kitab terbit penerbit yang lain, Jakim, muka surat dia berbelah-belah. Dia sikit beza, muka surat je. Makna dia bukan hadis satu saja daripada Umamah, daripada Bukhari, pada Muslim pun ada. Nak habaq kata pada kita, pelbagai beberapa kali Nabi menyebut tentang ni, catatan baik, catatan jahat, satu baik 10 pahala, satu jahat satu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 kali Nabi menyebut, nak bagi peluang kepada kita supaya kita mati dalam husnul khatimah, bukan su'il khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, segala-galanya perempuan selesai di dunia. Hubungan dengan manusia selesai, hubungan dengan Allah pun akrab.
Jadi kita hendaklah patuhi, laksanakan dalam kehidupan kita keampunan, istighfar, bertaubat ni. Jangan kita biarkan. Sebelum nak tidur 100 kali istighfar. Bangun jaga pagi, daripada jaga sampai nak tidur 100 kali istighfar. Makna dia zuhur 10, masak 10, perempuan naik kereta 10. Kira 10. Jangan banyak-banyak, dia jadi segan. 10 ya. Apa dia Astaghfirullahalazim. Cukuplah kalau tak mau sambung pun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tarik nafas panjang. Masa kita menyebut astagfirullah tu, bayar dosa-dosa kita, perempuan. Bayar kesalahan-kesalahan kita. Bayar suara-suara derah kita dengan anak-anak. Bayar kita berbohong dengan anak-anak kita. Kita terbayar dosa-dosa kita. Itulah istighfar bersama dengan keinsafan. Jangan kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hai, itu ayat tutup. Astagfirullah, astagfirullah. Tutup syirik bunyi dah. Astagfirullah. Tu pagar-pagar tengok. Astagfirullah. Aku tak jadi apa perempuan. Astagfirullah. Kucing masuk, ligat kucing kan sedut, kelepuk kepala kucing. Kalau itu adalah adab dia. Usah kata astagfar tu. Kucing dia nak pergi depan, kat menu dia tak tutup. Kucing agak naik, boleh dah kat dia seekor. Dia katuk dengan senduk ligat nak harap dajik kucing ni. Astagfirullah. Astagfirullah. Nampak sangat. Jangan itu. Bagilah ada tomat dinah dia tu. Tuan, tu cara nak baca istighfar tu. InsyaAllah perempuan, tu baiknya Allah pada kita. Kita baca lagi. Abu Lais berkata, ini sesuai dengan hadis Atha ibu Minzad Zambi. Kamalla. Ini daripada hadis ni. Hadis Nabi SAW ni yang diceritakan oleh Abu Lais. Dia kata dia, orang yang bertaubat daripada dosa bagaikan yang tidak berdosa. Dia kata zambalah. Orang yang bertaubat, hari-hari bertaubat, gugur dosa dia macam orang tak berdosa. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh bab wudu, tuan-tuan, Puan Ajib membaca dalam kitab Sunan Abu Dawud ni, dia menceritakan bab wudu. Dalam satu bab wudu menarik dia, iaitu orang yang mengambil wudu ni dosa dia gugur. Jadi di antara maghrib dengan Aisyah dengan subuh, dengan zuhur, dengan asar, setiap kali kita nak bersolat, kita ambil wudu. Perempuan, wudu tu boleh membersihkan dosa yang ada pada kita. Mana dia tangan, dosa tangan, dosa muka, dosa kaki, boleh digugur. Allah gugurkan dosa bersama dengan titisan-titisan air wudu. Perempuan, baiknya Allah pada kita. Itu bermakna dia kita ni bagaikan orang yang tidak berdosa lah di antara satu solat dengan satu solat. Walaupun perempuan, walaupun banyak cara, banyak peluang yang Allah bagi kat kita untuk gugur dosa, tapi kalau kita tengok daripada sejarah kehidupan manusia, analisa diri manusia, betapa banyaknya peluang yang Allah bagi pada kita untuk gugur dosa, tapi dosa manusia ni banyak daripada pahala. Masih banyak dosa tu daripada pahala. Dia nak habaq apa? Dia nak habaqkan kita dosa kita ni sentiasa berlaku dalam diri kita. Kalau kita leka, kalau kita lalai, kalau kita terlupa bertaubat, sudah tentu dosa tu berpikul-pikul, berkepil-kepil. Dosa tu terlalu banyak. Dalam banyak peluang yang Tuhan bagi pada kita boleh gugur dosa pun masih banyak dosa. Itu memang jelas ternyata. Sebab tu kita bila jumpa peluang-peluang yang macam gugur dosa ni, peluang
peluang yang Tuhan bagi pada kita, yang Nabi cerita pada kita, kita kena ambil iktibar. Kita jangan dengar saja, masuk kanan keluar kiri. Kita jangan tak ambil tindakan apa-apa. Kita kena buat. Kita kena bertindak, kena beramal. Sebab inilah satu-satunya peluang yang ada pada kita yang kita boleh ambil selagi hayat di kandung badan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mati susah. Nak mengharap pahala orang hidup ni, anak ke suami kita payah. Untuk ada perempuan, maka kita lah bertungkus lumus mengambil peluang yang Allah bagi pada kita, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam riwayat yang lain menceritakan pada kita, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa tidak segera dicatat sehingga bertaubat lain dosa, kemudian jika berbuat dosa lagi juga tidak ditulis sehingga berbuat dosa yang ketiga, maka jika telah berkumpul 5 dosa, lalu ia bertaubat 1 hasanat, lalu ia berbuat 1 kebajikan, ditulis untuknya 5 kebajikan, sedang yang 5 dijadikan ganti 5 dosa itu. Maka di situ iblis menjerit, bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam, sedang saya telah berusaha untuk menjerumuskan 5 kali, tiba-tiba dibatalkan dengan 1 kebaikan, maka hilang semua usahaku itu. Tuan-tuan, cuba kita tengok Allah Rabbi dalam riwayat yang lain, tapi dia tak sebut matan di sini, tapi ada dalam kitab yang lain. Kita buat dosa 5 kali, sekali tak tulis, 2 tak tulis, 3 tak tulis, 4 tak tulis, yang kelima baru tulis. Dan apabila kita buat 1 kebaikan, Allah beri 10 kebajikan pada kita, 10 pahala. Tetapi disebabkan ada 5 dah dosa kita, Allah tolak 10 tolak 5, tinggal 5 saja baik. Maka Allah mencatat pada kita 5 kebaikan dan dia tolak ganti dosa 5. Maka iblis laknatullah ni menjerit, macam mana aku nak boleh sesat mereka ni, kalau buat 1 dapat 10, tolak jahat 5, dia dapat kebaikan je lah, tak boleh nak tolak lah. Iblis tu menjerit, meraung baiknya Allah pada hamba Adam ni, pada umat Muhammad SAW. Sampai bila aku nak boleh buat, nak boleh hasut, nak boleh bawa manusia ni bersama dengan aku, kalau macam ni baiknya Allah pada hamba ni. Perempuan, tuan-tuan, walaupun iblis tu menjerit begitu, tapi bila kita tak ambil kesempatan ni, kita alik, kita leka, kita lalat, dia menang. Dia dapat mengumpul dosa kita, Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, segala jahat tu mengatasi baik. Buat jahat 20 kali, buat baik sekali, dapat 10, tolak 10 jahat, tinggal 10 dosa. Yang tu duk himpun tu. Oleh sebab itu, puan-puan, syukur pada Allah, hari ini kita faham, kita hayati, bila kita buat jahat, kita buat dosa, kita beringat. Dalam seminggu kita buat dosa banyak kali, berapa kali, sebelum nak tidur kita hitung, aku daripada bangun tadi apa dosa aku buat. Aku jerkah anak aku, aku curi duit dalam paket suami aku, orang tanya resipi tu pun tak, aku bohong. Aku keluar rumah tak tutup aurat, keluar tahu sampah pakai t-shirt baju dalam tak pakai, semua dosa. Naik motor tak pakai seluar, tak pakai seluar panjang, nampak betul sekali tu dosa. Minit kita dosa. Bila kita nak tidur, Allah, apa kebaikan yang aku buat ni, nak tolak dosa aku ni. Yang baik buat apa, masak nasi ya, ke anak-anak masak nasi pun mulut bunyi. Mainlah tolong mak ni, mak ina hai ni, apa nak kedarah saja ya, duduk saja lenggak tengok televisyen, main handphone. Wajak dia pakai ni, nak masak nasi tu. Dosa serupa buah dukung di hati tu banyak. Habis tu buat masak nasi pun ada dosa, perempuan. Nak sembahyang pun tak buat, nak ikhlas. Basuh baju pun tak mau ikhlas, perempuan buka masam ya, tuan-tuan. Mana nak ada pahala, nak tolak dosa, kau duk himpun dosa. Itulah tuan-tuan dan puan yang kata dosa kita
sentiasa berdosa, manusia ni sentiasa berdosa, dia lupa macam mana nak tebus dosa dia. Jadi marilah kita sama-sama bila kita balik nanti kita ingat pada hadis ni, pesan Nabi kita pada kita, pesan ulama pada kita, sentiasalah kalau kita buat dosa hari-hari, kita bayangkan apa kebaikan yang aku buat. Macam hari ni banyaklah kebaikan kita mai dengar kuliah, dah berapa ratus ribu pahala Tuhan bagi pada kita, malaikat istighfar, banyak pahala kita. Balik tengah hari sekejap lagi, perempuan janganlah bunyi suara benda-benda yang tak elok. Tuan-tuan, jangan marah anak sampai tak pergi semayang jemaat, sampai pukul dengan tali pinggang. Nak suruh dia pergi semayang jemaat, maki dia dulu. Nak suruh dia pergi semayang jemaat, dera dia tak sama makan nasi. Nak suruh buat baik dengan kejahatan, dengan kebengisan perempuan, bukan ajaran agama Allah. Dia tidak dapat menangkis kejahatan, kelemahan dengan kebengisan, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita buat baik-baik, dapatlah pahala pada kita. Maka anak tu lama-lama insya-Allah dia jadilah anak yang baik, kerana percakapan ibu, percakapan ayah ni mendatangkan keberkatan. Tidak ditengkingnya, tidak marahnya. Nak pergi semayang jemaat pun sampai tutup pagar-pagar tu, dah nak keluar dah lewat. Takkan macam tu pula perempuan ni. Tu awak tak pakai lebay, apa ingat Nabi pernah pergi disko ke? Ni lebay dah ni, balin lebay naik lekat di handle gerak. Jangan macam tu perempuan, tak baik. Saya tengok setengah ibu lah, kan semua orang kahwin ni bagus-bagus. Anak ni balik sekolah pukul 1:30, pukul 2. Nak pergi kelas kafar pukul 2:30. Perempuan, bila kita sebagai mak bapak ni tahu dah anak petang nak pergi kelas kafar, siap nasi awal-awal, siap baju dia, gantung baju dia, cakap baik-baik dengan dia, sambut dia balik kalau kita ada di rumah. Kalau kita kerja, ibu tak balik tengah hari, anak nak pergi kafar, biar pilah dia nak hawin beg naik sampai atas siling ke, naik sampai dia kipas, sampai pergi kat dia lah. Kasut dia nak kecap stukin pun dia nak balik, tak apalah dulu. Asal dia pergi ngaji kafar. Ngaji kafar ni perempuan ni waktu ngantuk, dan dia kata nak duduk tengok televisyen sekali, dia nak pergi, dia lena tengok televisyen tu je, ngayak tu dia tak pergi. Jadi kita mak ni kena bersiap sedia lebih. Anak nak pergi kafar, tahu dah anak nak pergi kafar, ngasak nasi hidang awal-awal, dia balik mai sambut dia di pagar otak, basuh tangan dia, suruh dia basuh tangan ni. Min nak pergi kafar ni, mak tak dah nasi nak telur goreng ke, min nak telur mata lembu kan, nak goreng ni. Bagi dia makan, tunggu dia makan, bagi dia pakai baju lagi, bedak dia, cium dia lagi sekali ke tepuk dia, hantar dia pergi kafar. Dia mengaji pun elok, hati dia pun tenang perempuan. Ini perempuan dah lah tak bagi sedia makan, anak minta duit, mailah mama duit nak pergi kafar ni RM1, nak beli roti ke apa ke, nak pergi ngaji ni. Hang ni mengaji kena duit kan, pagi duit, petang duit. Dia ligan anak dia pulang taman, kau tanya apa kerana dia anak ni, dia tak mau pergi kafar, ligan pun lah. Memanglah mengaji kafar tu bagus, tapi cara kita tu tak menarik hati anak-anak. Kalau dia buat lambat, jangan kejar dia, sabar kita, tahan, sabar. Baik mulut manis, mulut rusak, kalau insya-Allah barulah perempuan nak dapat berkat. Ni anak nak pergi sekolah pun marah dia, pukul dia, cakap garang-garang dia, muka masam dengan dia, mana nak ada pahala? Tuhan nak tulis pahala apa? Jadi banyaklah dosa kita, ibu-ibu yang berdosa, ayah-ayah yang berdosa. Macam mana mampu nak mendidik anak untuk jadi anak yang soleh, anak yang solehah, payah untuk dalam payah. Itu sebabnya kita ambil daripada hadis ni, bagusnya Allah, kita buat dosa tak apa, tapi kita cari dosa kita tu, kita tutup dengan kebaikan, insya-Allah. Kebaikan ni bukan nanti je nak pergi buat rumah di Gaza dah, dalam rumah tu pun ada. Nak pulang rumah tu kita sara anak kita balik belanja makan, sekolah, pendidikan, ayah cari duit, itu pun nama
nama dia sedekah yang besar. Gugur banyak pahala dosa, gugur banyak dosa ayah dengan pahala yang ayah buat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan. Ada soalan kan nak tanya? Ni ustazah nak sambung satu lagi sikit hadis. Kotlah ada soalan, ada kertas ke apa ke? Tak tanya, saya cakap seorang. Kalau yang nak tulis dengan kertas, buat main tak? Saya tak tahu apa tuan-tuan nak tanya. Ada. Kalau ada, buat main. Tu adik ada, siapa yang boleh main tak? Main. Tak ada? Oi, senang mengajak ngaji orang pandai-pandai, tak ada soalan. Okey. Okey, kalau tak ada saya nak terus, kalau ada saya nak jawab. Baik. Terus kita terus sikit. Syafwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu an berkata Nabi SAW, yang maksud sabdanya, di sebelah barat ada pintu gerbang besar yang dibuat oleh Allah untuk pintu taubat, lebarnya sekira perjalanan 70 atau 40 tahun. Tetap terbuka dan tidak akan ditutup sehingga matahari terbit daripada barat. Dari barat. Makna dia pintu tu tak tutup selagi tak kiamat lah. Sa'id bin Al-Musayyab membawa erti makna Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah bagi orang yang selalu kembali kepadanya Maha Pengampun. Dia nak habaq kat kita ayat ni, Allah ni Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Selagi kita mau balik ke jalan dia, perempuan, maka Allah memberi peluang kepada kita untuk menerima taubat-taubat kita sebesar mana pun, tuan-tuan dan perempuan, selagi kita tak syirik lah. Jadi kita peluang Allah bagi ni, Masya Allah, luas, lama, sampai kita dekat nak mati.